Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Hari ini kita akan masuk bab yang ke-6 iaitu cahaya dan optik. Hari ini kita akan fokus kepada subtopik yang pertama iaitu pembiasan cahaya. Pembiasan cahaya berlaku disebabkan oleh perubahan hal laju cahaya apabila merambat melalui medium yang berbeza ketumpatan optik. Merambat tu maksudnya dia bergerak lah. Tapi dalam kes gelombang kita gunakan istilah merambat. Kemudian medium yang berbeza ketumpatan optik. Kamu kena tahu ketumpatan optik ni dia lain sedikit berbanding dengan ketumpatan yang kamu belajar sebelum ini. Macam kamu sedia tahu, kalau nak kira ketumpatan, kamu akan guna formula jisim per unit isi padu. Ini ketumpatan yang biasa. Ketumpatan optik, dia berbeza sikit. Kamu tak akan guna formula ni. Cuma yang kamu kena faham bahawa kalau sesuatu objek tu, nilai ketumpatan dia tinggi, tak semestinya nilai ketumpatan optik dia juga tinggi. Contoh. Cikgu ambil contoh air dengan minyak. Air dan minyak. Sana. Air, minyak. So, kalau kamu bezakan ketumpatan air dan ketumpatan minyak, ketumpatan air lebih tinggi. Betul tak? Ketumpatan air itu lebih tinggi. Sebab bila kamu campurkan air dengan minyak, minyak itu akan terapung di atas air. Itu menunjukkan bahawa ketumpatan air itu lebih tinggi. Tetapi untuk ketumpatan optik, ketumpatan minyak itu lebih tinggi. Maksud dia, bila cahaya itu masuk dalam minyak, bergerak dalam minyak, dia punya hal laju dia akan slow. Nah? Set. So, ni kita tengok garis gambar rajah untuk pembiasan cahaya. So, apabila satu cahaya bergerak dari satu medium, contoh di sini adalah udara, masuk ke blok kaca. Sinar tuju ni adalah garisan yang kita lukis untuk menunjukkan bagaimana fenomena ini berlaku. So, ni garis 90 darjah daripada permukaan medium adalah garis normal. Sudut dia 90 darjah. Ni kena ingatlah, ini adalah pengetahuan yang perlu ada untuk kamu faham. So daripada garis normal ke garisan sinar tuju, dia akan membentuk satu sudut. Kita labelkan dia sebagai I. So I ni adalah sudut tuju. Sudut tuju. Sudut tuju kita labelkan sebagai I. Kemudian dia akan bergerak masuk ke dalam blok kaca. Bila masuk ke dalam blok kaca, cahaya tersebut akan dibiaskan. So, bila dibiaskan, dia akan membentuk satu lagi sudut. Kita namakan sebagai R, iaitu sudut biasan. So, I dengan R. Ini kita biasakan I itu apa, R itu apa. So, at first kamu kena tahu dululah sudut biasan kita labelkan sebagai R. So tengok di sini, kamu boleh tengok nilai sudut tuju pada dalam udara. Bila dalam udara nampak tak nilai sudut dia adalah besar. Bila masuk sahaja ke dalam blok kaca,
nilai sudut dia jadi kecil. Okey, sebab apa? Sebab apa berlaku sedemikian? Sebab inilah perubahan hal laju cahaya. So, dia bila dalam udara, hal laju cahaya itu tinggi. Tapi bila masuk ke dalam blok kaca, hal laju dia jadi slow. Bila jadi slow, so dia akan dibiaskan mendekati garis normal. Okey. So, blok kaca adalah satu medium yang mempunyai ketumpatan optik yang tinggi. So, bila ketumpatan optik tinggi, cahaya akan dibiaskan mendekati garis normal. Sebab itu sudut biasan jadi kecil. Okey. So, sekarang kita nak tengok sedikit simulasi. Okey, berkaitan dengan pembiasan cahaya. Tegak, yang ni cikgu dah tunjuk dah masa dalam blok bab 5 hari tu. Dia takes time sikit. Okay, kamu juga boleh layari laman web ni. Kamu boleh explore sendiri. Okay, simulasi berkaitan dengan pembiasan cahaya. Okey, kita tengoklah simulasi. Okey, dalam ni kita boleh setkan bahan untuk medium tu. Okey. At first, kita ambil yang warna putih ini. Material dia adalah air, udara, bukan air ya. Okey, udara. Dia cahaya itu akan merambat masuk ke dalam gelas. Okey, di bawah yang warna grey ni adalah gelas. So, kita tengok apa yang berlaku. Okey, nampak tak? Bila sahaja cahaya itu bergerak, sama macam contoh tadi, okay, bila masuk ke dalam gelas, sudut biasan dia akan mengecil. Dibiaskan mendekati garis normal. Okay, sekarang kita tengok bila kita change medium dia. Contoh yang tadi air, kita change to glass daripada blok kaca masuk ke dalam udara. Okey. Masuk ke dalam udara. So, apa yang berlaku pada garis bias, sudut biasan dia? Abai dulu yang ni lah. Yang ni untuk next topik. Kita tengok lah. Okey, dalam blok kaca, sudut tuju dia kecil. So, bila keluar bergerak ke udara, sudut biasan dia akan besar. Sebab garis cahaya itu akan bergerak menjauhi garis normal. Okay, kita tengok dari segi hal laju apa yang berlaku. Okay, garis ni menunjukkan hal laju. Nampak tak? Okay, dalam kaca, hal laju dia agak perlahan. Okay, bila dalam udara, hal laju dia jadi sedikit bertambah laju. So, bila bertambah laju, dia akan menjauhi garis normal. Sebab tu dia punya sudut biasan dia jadi besar. Okey, baik tadi daripada udara masuk ke blok kaca nah. Okey, nampak? Udara. Okey, dia laju. Dalam udara dia laju sedikit. Masuk blok kaca dia jadi sedikit perlahan. Tu yang dinamakan perubahan hal laju. Okay, bila berlaku perubahan hal laju, maka cahaya tersebut akan dibiaskan. Okey, dan yang ni
simulasi ni kamu boleh pergi sendiri dekat link yang cikgu tunjuk tadi. So kamu boleh explore sendiri. Okay. So next kita tengok, okay, ni garisan yang gambar rajah yang menunjukkan simulasi tadi. Nampak pada dalam udara sudut tuju dia besar, masuk ke dalam blok kaca, sudut biasan dia jadi kecil sebab dia dibiaskan mendekati garis normal. Okey. So daripada blok kaca, okey, sudut tuju dia kecil, keluar ke udara, sudut biasan dia jadi besar. Okey. So next konsep adalah apa yang menentukan sesuatu garis tu dia mendekati normal ke menjauhi normal. Darjah pembengkokan itu dipengaruhi oleh indeks biasan. Okey, indeks biasan. Okey, indeks biasan menentukan darjah pembengkokan alur cahaya. Okey. So maksudnya dia nak bengkok macam mana tu dipengaruhi oleh indeks biasan sesuatu medium. So cara nak tahu indeks biasan, dia sebenarnya ada 3 cara. So untuk first part ni cikgu akan highlight cara yang pertama, iaitu melalui pengiraan menggunakan rumus. Okey, so rumus dia adalah indeks biasan, simbol dia N. Okey, dikira melalui laju cahaya dalam vakum bahagi dengan laju cahaya dalam medium. Medium ni depends lah, kaca ke, air ke, minyak ke. So laju cahaya dalam vakum bahagi dengan laju cahaya dalam medium. Laju cahaya dalam vakum kita labelkan sebagai C. Laju cahaya dalam medium adalah V. So C adalah constant, tetap. Kamu kena tahu, kena hafal. C nilai dia adalah 3 darab 10 kuasa 8 ms negatif 1. So nilai sini kamu kena ingatlah. Okay, so dapat laju cahaya dalam vakum bagi dengan laju cahaya dalam medium. Dapatlah nilai bagi indeks biasan. Okay, informasi kamu boleh baca dalam buku teks. Okay, cikgu stop dulu untuk part yang pertama. Kita akan sambung dengan part yang kedua mengenai pemeriksaan cahaya.